Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillahirrahman, Alhamdulillahirrahim. Terima kasih Allah, terima kasih ya Rahman, terima kasih ya Rahim. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hidup lagi. Hidup ni biar bererti kerana hidup di bumi hanya sekali. Kan? Biarlah bererti. Alam yang fana ni hanyalah sementara saja. Hidup di alam barzah, hidup di alam mahsyar, hidup di alam akhirat dan juga di syurga nanti kekal abadi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semalam kita cerita pasal ujian dan bagaimana nak berhadapan dengan ujian. Manjur Rusli, Habsah, Abdul Hamid, Azim Izo pun boleh. Alright. Marina, Rina, Hafizatul, Wong Jowo. Ini orang lah. Orang hebat-hebat ni. Nur Salihin, Habsah Abdul Hamid, Zuraidah Isa. Acik Liana, Lia, Siti Habsah, Syam Emno, Mia Arifin, Suryati, Ahmad Syamimi, Siti Salma, Rusbera, Manjur Rusli, Anjang Amnah, Mardiana, Bazid Aziz, Sarah Alia Fong, Nur Azah. Alright, here we go tuan-tuan. Semua RM Corp, Raziz Yahya, semua Azidin, semua yang beri salam, saya jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Motivasi pagi pada hari ini. Kita akan bicara bagaimana nak berhadapan dengan ujian. Sila beritahu. Ujian adalah tarbiyah dari Allah. Apakah kita kan sabar ataupun sebaliknya? Alright, here we go. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita sebut pasal ujian, hidup ni sebenarnya ujian. Ada orang diuji dengan kesabaran, ada orang diuji dengan kesakitan, ada orang diuji dengan kesihatan, ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan kebahagiaan, ada orang diuji dengan kesedihan, penderitaan, ada orang diuji dengan kelapangan, ada orang diuji dengan perperangan, ada orang diuji dengan kekenyangan, ada orang diuji dengan kelaparan. Semua tu ujian. Tapi hidup ni ada pilihan. Sama ada kita nak jadi orang yang beriman atau orang yang kufur. Orang nak jadi orang yang orang yang lemah atau orang yang bergantung kepada Allah. Okay, let's go. Semalam saya dah beritahu tips yang pertama, bersyukur. Sebab ujian adalah tanda Allah sayang kita. Ujian. Tengah kena COVID macam ni, suasana COVID macam ni, ujian ekonomi kita jatuh. Ekonomi kita jatuh. Islam mengajar susah. Susah tu apa dia? Berpuasa. Jomlah. Berapa kali dalam hidup kita, dalam waktu COVID ni, kita berpuasa. Kita tak payah pergi kerja. Ada yang pergi kerja lah. Tapi kenapa kita tidak berjimat cermat?
puasa Isnin Khamis paling tidaknya boleh jimat belanja. Puasa ni apa saya cakap? Puasa ni mengawal nafsu. Nafsu makan, nafsu Shopee, nafsu Lazada. Jangan. Kalau nak pergi pasar raya, nak beli, kita sempat berfikir. Oh, penatlah. Susahlah nak parking. Tapi kita tengok Wow Shop, CJ Wow Shop, Go Shop. Wow. Di rumah kita ada 1000 pasar raya. Di tangan kita 1000 pasar raya. Pilih je apa yang kita nak. Jangan. So, kawal nafsu daripada membeli belah. Ketika ni kekuatan kewangan amat penting. So, itu juga ujian. So, bagaimana kita nak jadi orang yang mampu berhadapan dengan ujian Allah Ta'ala? Ujian itu, ujian ini, apa semua. Bagaimana kita mengawal nafsu? Itu dia. Pertama, bersyukur. Alhamdulillah, tanda Allah sayang kita. Kedua, mengawal nafsu. Kita boleh marah. Kenapalah Allah uji ke macam ni? Itu nafsu. Marah. Kenapalah Allah uji macam ni? Kenapa tak orang lain? Kita mempersoalkan Allah. Secara tak langsung itu memarahi takdir, memarahi Allah. Okey, satu. Nombor dua, nafsu membeli belah. Nafsu ni dia musuh kita tau. Tapi bukannya patutnya kita berpisah, macam tinggalkan segala-galanya, tidak. Tapi kita kena manage, kena uruskan nafsu kita, kena kawal. Bukan nafsu seks saja, tapi nafsu yang saya maksudkan ni, ialah macam-macam nafsu. Nak tu, nak ni, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Itu nafsu. So, macam mana kita kawal? Saya jumpa seorang kawan, saya pun tak tahu siapa nama dia. Dia ni kerja di restoran. Di restoran ni, apa berlaku? Dia cerita kat saya, Ustaz, yelah, saya punya gaji kena potong separuh. Tapi saya bersyukur, Ustaz. Saya masih ada kerja. Saya balik ke rumah, saya beritahu, Ustaz, saya beritahu anak-anak saya gini. Sekarang waktu COVID, dia ni orang Sabah, Pak. Orang, mana saya lupa dah. Saya beritahu, isteri saya orang Johor. Anak saya ada 4 orang. Saya beritahu, sekarang waktu susah. Bila waktu susah, kita kena berjimat cermat. Nampak perkataan? Berjimat cermat. Berjimat cermat itu adalah mengawal nafsu. Berjimat cermat itu adalah mendidik jiwa. Kita tak boleh hidup macam dulu, ayah cakap. Dulu kalau kita makan ada 3 jenis lauk. Sekarang kita kena berjimat cermat. Daripada tak makan kemudian hari, daripada terlalu susah kemudian hari, kita makan satu hari, satu lauk. And then dia boleh manage daripada bulan 2, 3, 4 sampai sekarang. Dan Alhamdulillah ekonomi dah semakin baik. So, dia kata, Alhamdulillah Ustaz, walaupun gaji saya separuh, saya tetap boleh bayar duit bank tiap-tiap bulan, hutang bank tiap-tiap bulan. Saya tetap duduk rumah sewa yang sama. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Dan anak-anak saya tetap makan. Dan tak ada yang sakit. Tak ada yang apa. Malah saya nampak anak saya lebih sihat. Rupa-rupanya kurang makan menyebabkan kita lebih sihat. Kalau asyik belasah je, makan je.
kadang-kadang menyebabkan kita sakit. Kan dekat Facebook sekarang ni macam-macam orang berniaga. Kejap kawan kita berniaga burger, kejap kawan kita berniaga itu, berniaga ni. Hai. Macam-macam. So nasihat saya, cubalah puasa Isnin dan Khamis. Sebab puasa susah ketika orang lain makan. Susah. Islam aja hidup susah dengan berpuasa. Ujian itu susah. Ujian ketika orang lain makan, kita berpuasa. Ingat, senang ke? Islam dah ajar dah berhadapan dengan kesusahan, iaitu berpuasa. So kenapa kita takut susah? Ada seorang kawan saya, dulu dia ni meniaga bihun sup dekat Coket. Dia ni kira orang gempak Coket lah. Zaman dulu, budak-budak baru nak up ni mana tahu. Orang panggil dia Pak Tam. Dia, Alhamdulillah, dia berjaya apa semua. Dia berniaga bihun sup, pelan-pelan. Datang daripada Kedah. Apa pun tak tahu. Lepas tu duduk besar, berniaga bihun sup. Mula-mula kerja kedai makan. Lepas tu ada buat berniaga bihun sup sendiri. Lepas tu naik-naik berjaya sampai Alhamdulillah ada kereta sendiri, ada rumah sendiri. Tiba-tiba dia nak mula berniaga lagi satu perniagaan yang besar. Dia kata, kenapa aku tak nak berniaga ni? Kenapa aku tak nak cuba berniaga ni? Aku bukannya tak biasa makan nasi yang kicap. Aku biasa. Aku lagi dahsyat daripada dulu. So, alang-alang aku nak ni. Dia pun start berniaga. Dia melabur. Dia bukan melabur. Dia ambil sebahagian duit simpanan dia, start berniaga. Dan betul tuan-tuan, Allah uji dia. Bam. Jatuh. Susah hidup dia. Perniagaan yang baru dia masuk tu jatuh. Dan kemudiannya Pak Tam ambil satu semangat. Dia beritahu anak-anak dia, dulu bapa aku ajar hidup aku susah, sekarang aku ajar anak aku hidup susah. Okey, jom. Korang tak pernah lah hidup korang rasa makan nasi dengan kicap dengan telur je. So dia ajar anak dia hidup susah. Anak dia pun mula-mula macam terkejut lah. Sebelum ni hari-hari makan ayam, hari ni makan nasi, kicap dan telur ayam. Lepas tu dia mengadu pada saya. Saya kata, Pak Tam, puasa. Ajar anak kita puasa. Siapa boleh puasa Isnin dan Khamis, janji kat anak-anak bagi RM1 masa buka puasa. Ni cerita dulu ni. Dan apa berlaku tuan-tuan? Alhamdulillah. Berkat puasa, pertolongan Allah turun. Susah nak makan. Alang-alang puasa lah. Kita ni, orang Melayu kita, orang Islam pada hari ni, dia suka mengeluh. Tapi dia tak suka berjimat. Islam mengajar berhadapan dengan ujian Allah, jimat. Dan jimat yang paling jimat adalah berpuasa. Puasa Isnin dan Khamis. Sebab tu orang Islam dalam peperangan, dalam keadaan kesulitan macam mana pun, dia ada Allah. Dan Allah akan bersama orang-orang berpuasa. Okay? So maknanya puasa mengajar susah, berhadapan dengan ujian Allah, dan juga puasa akan melahirkan jiwa yang kental. Puasa melahirkan akal yang berjimat cermat. Cuba tengok Nabi Muhammad SAW. Bila berpuasa, apa dia buat? Puasa dia sahur, air putih, makan sikit-sikit, beberapa biji buah tamar, dan berbuka puasa, makan buah tamar. Lepas tu boleh beribadah. Dalam bulan Ramadan, berapa kali Nabi berperang? Kena guna stamina banyak.
Apa yang diajar melalui puasa? Makanan tidak mengenyangkan. Makhluk tidak boleh bagi tenaga melainkan Allah. Tu. Kita tak mampu selesaikan masalah kita. Okey? Kita tak mampu selesaikan masalah kita. Yang mampu menyelesaikan masalah kita Allah. So ketika diuji oleh Allah, dapatlah pada Allah. Puasa adalah jalan penyelesaian kepada hidup dalam keadaan kesusahan. Bukannya mencuri, bukannya merompak, bukannya mengeluh, bukannya rasuah. Bukan. Yang menjadikan kita susah pada hari ini, kita nak hidup macam orang kaya, tapi kita tak kaya. Tapi bayangkan kalau kita dulu kaya ataupun berada, tetapi kita hidup sederhana. Sebab tu kata berpuasa bila berhadapan dengan ujian Allah. Allah ajar kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Tujuan dia pertama adalah untuk kita kena ingat hidup ni walaupun tak makan banyak tapi still hidup. Dan bila kita susah, kita diajar berpuasa. Nak takut apa? Nak takut apa tak ada kerja? Nak takut apa kena buang kerja? Kita ada Allah. Allah dah ajar kita puasa. Okey? Tetapi lawan kepada puasa, boros. Lawan pada jimat cermat, boros. Melayan nafsu. Nak hidup macam tu. Nak hidup macam ni. Tak nak hidup bersederhana. Habislah. Hidup kena style. Dah biasa Ustaz. Saya dah biasa pergi pasar raya. Saya dah biasa macam tu. Terimalah akibatnya sekarang. Gaji kita. Berapa kali kita tipu payslip kita. Untuk lulus bank. Buat pinjaman kereta. Berapa kali? Berapa kali kita buat payslip palsu. Ataupun menipu. Berapa kali kita claim overtime lebih. Sebab nak bayar mileage lebih. Sebab nak bayar bulanan kereta. Sederhana. Sebab tu puasa. Susah macam mana pun puasa. Hari ni tengok makan. Nak makan mana? Nak makan mana? Nak makan situ. Telur goyang. Kejap ni saya orang berniaga jangan marah saya. Saya pun orang berniaga. Dalam saya buat motivasi perniagaan, saya kata dia ada formula IDEC. A, attraction. Okay. Attraction. Panggil orang, menarik perhatian. A, attraction. I, interest, membangkitkan minat, nafsu, minat, panggil. D, desire. D, direction. Dia ada tu. Lepas tu AIDE. Lepas tu dia ada apalah, saya lupa lah. Inilah short memory disturb. Dia ada kaedah. Jadi orang berniaga kalau guna kaedah ni menyebabkan apa? Menyebabkan orang akan terbangkit nafsu dia nak beli produk kita. Itulah nasihat saya. Hati-hatilah. Kalau mampu beli, tak mampu tengok je lah. Okay? Faham tak ni? Tuan-tuan, berhadapan dengan suasana COVID pada hari ini, ramai orang
berhadapan dengan masalah. Mudah-mudahan COVID kali ini berjaya menundukkan nafsu kita. Berjaya menundukkan nafsu kita. Ujian adalah tarbiyah dari Allah. Ujian adalah tarbiyah daripada Allah. So, antara ujian daripada Allah yang besar adalah nafsu. Nafsu, jaga nafsu. Nafsu membeli belah. Nafsu membazir. Nafsu menunjuk. Orang kaya lah. Susah dia nak menunjuk. Kalau yang betul-betul kaya tu, dia pandai berjimat. Cuba tengok perangai orang kaya. Dia pandai berjimat. Nampak macam boros. Tapi dia berjimat sebenarnya. Kenapa saya cakap dia berjimat? Sebab dia belanja sebab dia mampu. Contoh, dia makan di restoran sebab dia mampu makan di restoran. Dia dah ada saving bulan tu. Tengok. Dia pakai kereta besar sebab pada dia selesa, cepat, laju dan dia mampu. Tapi orang yang sederhana tapi belagak macam orang kaya, akhirnya dia menderita. Orang yang tak mampu, bila dia cuba lifestyle dia hidup berlebih-lebihan, menyebabkan hidup dia akan musnah. Kejap kita baca ni. Pada semua sahabat di FB ni, tolong doakan saya sembuh daripada penyakit bengkak di leher. Amin, amin ya Allah. Tolong doakan. Saya baru pulih dari hilang ingatan setahun sebab aksiden koma. Saya pernah kena. Dia kena ingat saya pernah kena. Tolong doa sahabat-sahabat kita yang sedang sakit ni. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka. So, mudah-mudahan COVID ni mengajar kita. Ujian COVID ni mengajar kita apa dia? Mengajar kita dekat dengan Allah dengan berpuasa. Puasa mengajar kita menundukkan nafsu. Puasa mengajar kita berjimat cermat. Puasa mengajar kita bergantung harap, bertawakal pada Allah. Jom, siapa yang tengah betul-betul susah, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Cuba berpuasa. Daripada tak makan, kosongnya, puasa. Tak makan, tapi tak puasa, boleh mengundang penyakit. Boleh menyebab badan kita lemah. Tetapi tak makan, susah nak makan, puasalah. Puasa menyebabkan badan kita segar. Tubuh kita diberi pertolongan oleh Allah. Bukan makanan yang mengenyang ataupun menyihatkan aku, tetapi Allah yang menyihatkan aku. Mindset dia. Walaupun badan kita menderita, tapi dapat pertolongan daripada Allah, badan kita akan sihat. Bagaimana para sahabat hebat dalam dunia peperangan, hebat dalam perjuangan, kerana mereka banyak berpuasa. Tubuh Nabi tak lemah ketika Nabi berpuasa, kerana Allah bersamanya. Begitu juga dengan kita. Puasa juga, cuba bayang, seorang yang gaji katalah 1,000, tapi dia amalkan puasa Isnin Khamis. Dia dah belajar jimat 2 hari. Dalam seminggu dia bekerja, 2 hari dia dah jimat makan tengah hari. Dan dia dah jimat breakfast. Hari ni breakfast ada berapa ringgit? Roti canai katalah RM1. Teh tarik RM1. RM2. Tengah hari katalah makan cincai-cincai. Nasi
putih RM1.20. RM1 kata. Saya cerita yang paling rendah RM1. Nombor 2, kita ambil telur masak lemak. Telur rebus masak lemak sebiji, RM1. Dah RM2. Minum air putih. Air putih. Free. So, RM2. Pagi, RM2. RM4. RM4 boleh jimat. RM8 seminggu. Ni pergi kerja RM8 pergi kerja. Pergi kerja RM8. Sebulan katalah 4 hari, RM8 kali dengan RM16. RM8 kali 4 lah. RM8. Betul lah. RM8 kali 4. RM36. Macam tu lah tuan. Simpan duit. RM36 ni. Pergi kereta, pergi kerja, jangan naik kereta. Kereta ada tol. Naik motor. Motor alhamdulillah, harga minyak sekarang rendah. Naik motor. Lelaki tak pandai bawa motor, lebih baik kau tak jadi lelaki lah. Ada lelaki tak pandai bawa motor. Astagfirullahalazim. Kalau kau tak reti naik motor, naik basikal pergi kerja. Okay. Mana makan dapat RM2, Samsudin Abdul Rahman. Saya cerita paling rendah. Nak ngajar jimat cermat je. Entah ya entah tidak, saya tak tahu. Okay. Tuan-tuan, ramai hari ni, saya cerita, dah lah tak pandai jimat duit, belasah makan. Saya tu pasal saya pergi bagi makan. Saya pergi bagi, orang miskin makan, gelandangan makan, apa semua. Saya lebih prefer sup. Sup, khasiat dia ada. Dan kita kurangkan karbohidrat, kita banyakkan protein. Dengar lah. Kurangkan karbohidrat, banyakkan protein. Okay. Oh sorry, RM32. Sorry. 8 kali 4, RM32 simpan. Lepas tu boleh simat dari sudut duit tol dan duit ni. Naik motor. Saya pernah bersembang dengan Abang Dilala dan juga Kaza atau Kaza. Yang pelakon. Kampung Pisang bersiri-siri tu. Mereka ni zaman popular mereka dulu pun. Mereka naik motor kapcai, jalan kat Joket, naik 2 orang. Mereka jimat cermat. Dia jenis orang jimat cermat ni, dia akan relax je. Walaupun tak ada job, relax je. Itu dia. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jom orang yang berniaga, kalau untung, dia kena banyak simpan. Jangan spend. Kena banyak simpan. Sebab simpanan, dia ada dividen. Dividen tu, dia boleh menyebabkan apa? Dia boleh menyebabkan duit tu boleh kaza. Dia memburu impian. Tu, kawan tu alhamdulillah banyak. Bila dah ada, kejap saya nak cerita bab zakat ni. Nafsu zakat ni kejap Bila kita simpan, dia ada dividen. Ni orang kaya punya style. Saya hari ni cerita tentang bagaimana berhadapan dengan ujian ekonomi. Alright. Saya cerita bagaimana berhadapan dengan ujian masalah kewangan. Pertama, saya dah beritahu semalam. Pertama, bersyukur bila Allah uji. Allah tanda Allah sayang. Nombor 2, bila berhadapan dengan ujian, hari ini saya akan cerita bagaimana Islam memberi jalan penyelesaian. Iaitu, jangan banyakkan berpuasa. Puasa mengajar kita berjimat cermat.
Puasa mengajar kita berjimat-jimat dari sudut makanan. Puasa mengajar kita hidup susah. Puasa mengajar kita bergantung pada Allah. Puasa mengajar kita jangan membazir. Puasa mengajar kita jangan jangan melayan hawa nafsu. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, nak ke sana, nak ke sini. Ni berapa ramai ni, bila buka je sempadan, penuh hotel. Hotel cerdik, dia juga bagi harga murah. Janji bisnes dia run. Okey, tak ada masalah. Saya tak ada masalah pasal tu. Tapi saya cerita, bagaimana tak nak hidup stres kalau kita pandai manage kewangan kita. Puasa masa PKP tak larat, Ustaz. Saya tidur. Tetap puasa boleh menyebabkan turun berat badan. Ya Allah. Ini dia pergi beli produk berat badan. Tapi dia melantak sopa juga. Oi. Beli. Dia tengok Man Raja Lawak Kogoi. Beli. Dia tengok siapa ni. Tuyus tu. Beli. Dia tengok beli. Tapi kau tak diet. Kau makan karbo, nasi punyalah banyak. Sikit. Dan saya ajar tip pemakanan. Banyak makan telur. Telur kolesterol. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi kalau kau tak makan satu hari, kau makan telur, tak ada masalah. Tak ada masalah. Satu biji telur boleh membekal tenaga yang komplit untuk satu hari. Nabi, ini aku geram ni. Nabi, dia makan sebelah biji tamar je. Hidup, elok, sihat, tak ada masalah jantung pun. Itulah dia. Kau makan satu lori biji tamar. Mudah tergoda tu nafsu. Safiah Sa'dun. So, jaga. Kalau benda yang kita rasa kita tak boleh tahan, tergoda tengok Facebook, cuba cepatkan sikit. Jangan. Memang kerja orang meniaga, dia menggoda. Kau dah tahu, kau susah. Kau dengar pasar malam jual harga murah. Kau jangan pergi pasar malam. Nur Azaruddin, apalah kau ni? Nanti kentut musuh, Ustaz. Aduh. Kau makan telur goreng tanpa minyak. Tu dia. Okey, jom. Sekarang ni saya ajar bab ekonomi sikit. Jom. Wahai muslimat di luar sana. Buka almarimu. Kira berapa banyak tudungmu. Kira sekarang berapa banyak tudung. Yang pakai tudung lah. Kira berapa banyak tudung dan kira berapa ringgit ada dalam tu. Satu tudung tu murah je, Ustaz. Saya beli 3 baru RM90. Dan berapa kali pakai tudung tu? RM Corp cuba kira. Berapa kali pakai tudung tu? PKP tak pergi mana pun. Kereta pun tak bergerak. Patutnya duit minyak tu boleh simpan. Duit tol boleh simpan. Duit nak beli tudung. Tapi dia beli Shopee. Dia beli Lazada. Dia beli macam-macam. Saya kata, orang kerja kerajaan yang dapat gaji penuh tu, kalau dia tak boleh simpan dekat paling minimum 5,000, memang dia berpenyakit lah. Sepanjang PKP ni dia tak boleh simpan 5,000. Memang dia ada penyakit jiwa lah. Mana duit? Dah lah 6 bulan. 6 bulan tak perlu bayar duit kereta. Ditangguhkan. Kenapa tak boleh simpan? Ya Allah. Masa tu boleh cover duit rotek. Boleh cover duit ni. Boleh ni. Kalau tak boleh simpan minimum 1,000. Aduh. Tak banyak, Ustaz. 50 line. Rosita Abdul Ghani. La ilaha
illallah, 50 helai. Okey. Satu. Masuk tandas. Dan tandas ada pencuci muka. Ada entah apa, macam-macam lah jenis. Saya pun tak larat. Lipstick. Tak payah beli. Sebab kita tak kerja. Tak pergi kerja. Yelah masa hari tu. Geram nampak je Ustaz. Yelah. Cerita, sembang. Kita sembang sampai pagi. Tapi bermotivasi pagi bersama Ustaz Hanafi. Mudah-mudahan menghidupkan hati. Saya cerita ni daripada hati saya, tuan-tuan. Okey. Yang beli seluar jin. Yang beli baju-baju. Orang lelaki-lelaki ni, ya Allah. Dia tengok artis tu pakai smart. Dia tengok model tu pakai smart. Dia pakai koyak zip. Ya Allah. Simpan duit. Ustaz, boleh bagi penjelasan tak? Wajib ke bayar zakat pengeluaran duit USP? Okay, dia ada dua pendapat. Okay. Ni banyaklah pendapat. Tapi secara ringkas. Duit tu duit simpanan. Duit simpanan lebih haul. Lebih nisab. Bayarlah. Kalau kita sendiri tengah susah, kena bayar RM500, berat. Tapi minta berkat. Ya Allah, berkat aku bayar zakat untuk membersihkan hati aku. Zakat ni maknanya melempar ruah. Allah akan bagi bantuan dan keberkatan. Daripada 10 ribu tu, 950 ribu tu Allah bagi kekuatan dan Allah tambah keberkatan. Pejam mata je lah. Kerana cinta kepada Allah. 500 dia tak ada apa. Ya Allah, ambil lah. Macam tu. Okey dah. Okey, Suriati nak pergi kerja. Pergi kerja Suriati. Jaga, bagus. Ingat, duit gaji simpan. Alright, here we go, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin semua dan rahmat Allah. Cuba fikir apa yang cakap betul tak betul. Orang tengok orang kaya dia takkan belanja lebih daripada duit yang dia ada. Dia tak akan berhutang lebih. Dia buat ni. Dia berniaga pun, dia guna duit bank. Itu orang kaya, dia pandai. Dia tak guna duit dia. Duit dia simpan. Dapat duit dividen tu dia belanja. Contoh perbelanjaan dia setahun katalah 100,000. 100,000. Dia kena ada simpan 1 juta, dapat interest duit dividen 1 juta, duit dividen setahun ada 100,000. 10% dapat 100,000. 100,000 tu dia belanja. Duit dalam bank tu dia biar. Tu cara orang-orang Cina, kawan baik saya, duduk rumah flat je. Duduk ala kadar. Tapi kepala tak semak. Hutang melambak. Hidup lifestyle selamba. Pakai baju pagoda je. Ni saya pakai baju pagoda ni. Pakai baju pagoda. Tapi duit dalam akaun, duit bekerja untuk kita. Nanti besok, hari ni saya cerita sebagai ujian ekonomi. Ni ada yang tanya, Ustaz cerita apa hari ni? So, ujian ekonomi. So, relax. Ujian kesusahan waktu COVID. Kena buang kerja. Kena apa semua. Tak ada sumber pendapatan. Relax. Puasa. Alright? Puasa. Cuba puasa. Okay. Nama seorang pelajar ni saya akan sebut dan meniti di mulut saya mungkin sepanjang zaman. Nama dia Nick Nurmadihah. Orang puasa Isnin Khamis. Tapi dia puasa sepanjang
waktu pergi kerja. Ayahnya pendapatan RM400 sebagai nelayan saja. Secara purata, RM400 sebulan. Tapi berkat dia berpuasa, tuan-tuan dan puan-puan, dia dapat best student sepanjang zaman. Peperiksaan dia dapat 22A. Anak orang susah. Anak orang kaya 1A pun tak dapat. Ya Allah. Ya Allah. Pening kepala. Na'udzubillah min zalik. Janganlah anak saya macam ni. Aduh. Okay. So, puasa. Dia tak melayan nafsu dia puasa. Dia tak membandingkan hidup dia dengan orang lain, dia puasa. Nafsu dia tertunduk, dia lebih fokus dalam pelajaran, badan dia sihat. Dan Masya Allah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa berlaku? Allah kurniakan dia berkat daripada puasa ayah dia, sebuah banglo, kerajaan Kelantan bagi banglo. Hidup dia dah berubah, dia dapat belajar sampai ke luar negara. Tuan-tuan, Allah ada. Mohon pertolongan daripada Allah berpuasa. Puasa adalah penyelesaian kepada masalah ekonomi. Puasa mengajar kita berjimat dan tidak melayan hawa nafsu. Puasa belajar kita tidak membandingkan dengan kehidupan orang lain. Puasa mean how you control yourself. Ya. Dalam keadaan how you control your mind, how you control your heart dalam berhadapan dengan masalah ekonomi. Kereta yang tanpa kontrol akan terbabas ataupun melanggar orang lain, menyusahkan orang lain. Tetapi kereta yang berjaya dikontrol, slow down your speed, control, lambat tapi sampai. Jom puasa, berjimat cermat dan menundukkan nafsu. Jangan membazir, reschedule your life, reschedule your economy, alright, your finance. Itu saja daripada saya. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.